Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, yang saya muliakan pengurusi masjid, barisan jawatan kuasa, para pegawai, para imam, bilal dan syiak, para pimpinan masyarakat, para asatizah, tuan-tuan guru, para masyayikh yang berada dalam majlis kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kesihatan, afiat yang baik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesungguhan, keinginan untuk kita sentiasa beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, kemenangan, afiat kepada rakan-rakan kita yang berada di Palestin. Semoga Allah gembirakan mereka dengan kegembiraan yang sebenar. InsyaAllah pada malam ni kita akan meneruskan perbicaraan kita menggunakan kitab Khulasatul Kalam Syarah Nazam Aqidatul Awam. Pada muka surat yang ke-54 kita masuk pada bab yang baru, iaitu kenabian. Pada rangkap syair yang ke-11, arsalal anbiya dhawil fatanah bisidqi wat tabligh wal amanah. Ini antara sifat nabi-nabi, iaitu arsalal anbiya, Allah Ta'ala mengutuskan nabi-nabi, zawil fatanah, yang mempunyai kecerdikan, bisidqi, dengan bersifat benar, wat tabligh, dan menyampaikan, wal amanah, dan bersifat boleh dipercayai ataupun boleh diharap. Bahagian yang kedua iaitu tentang para nabi, tentang para nabi. Sebab disebutkan di sini anbiya. Anbiya ini adalah jamak daripada nabi. Jamak ni apa dia? Jamak ni lebih pada 3. Iaitu perkara-perkara yang bergantung dengan perkara yang mesti dan perkara yang harus. Kita kata bagi kita wajib bagi Rasul atau mesti bagi Rasul, dan perkara yang harus dan perkara yang karut, mustahil pada hak Rasul-Rasul dan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka pengenalan para Rasul, siapakah itu Rasul? Kalau menurut kitab ini, Rasul itu ialah seorang laki-laki dari kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengurniakan wahyu kepadanya dengan jalan syariat
dan Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya dengan ataupun untuk menyampaikan akan wahyu tersebut. Kemudian yang tadi kita bicara berkenaan Rasul. Sekarang ni pula apa pengenalan kepada Nabi. Siapa pula Nabi? Nabi ialah seorang lelaki dari kalangan manusia yang Allah Ta'ala kurniakan wahyu juga kepadanya, padahal Allah tidak pernah menyuruh untuk menyampaikan. Sesungguhnya wahyu itu datang sebagai huraian jalan syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Baik. Perbezaan antara keduanya. Yang pertama, Rasul dia datang, itu Rasul datang dengan jalan syariat yang baru dan kitab yang baru. Adapun Nabi, ia merupakan pengikut bagi jalanan Rasul yang terdahulu. Maka Nabi Musa telah membawa datang dengan Taurat yang merupakan sebuah kitab, dan Yahudi itu merupakan agama. Adapun Nabi Harun sesungguhnya dia datang sebagai pengikut Nabi Musa. Dalam perkara ini saya nak bawa tuan-tuan kepada satu huraian. Nak bawa kepada tuan-tuan, kita dah baca berkenaan perkara ini, jadi saya nak bawa satu huraian yang huraian para ulama berkenaan dengan para nabi dan juga rasul, yang dikatakan bahawa setiap rasul itu nabi dan setiap nabi itu bukanlah rasul. Ada tiga pendapat dalam banyak kitab mengatakan akan perkara ini. Antaranya perbezaan antara Nabi dan Rasul pada pandangan yang pertama, seperti mana pandangan yang kita sebutkan tadi, menyatakan ini adalah definisi yang masyhur, popular. Nabi diturunkan wahyu kepadanya dalam bentuk syarak, dalam bentuk syariat, dan tidak disuruh untuk menyampaikannya. Tak suruh pun untuk sampai. Kemudian manakala Rasul pula disuruh untuk menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya. Ini merupakan pandangan terpilih di sisi Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi dan Imam Sya'rani dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah pada muka surat 158, dan juga Yawaqid Al-Jawahir wal Jawahir. Namun ada satu orang syekh yang bernama Syekh Sulaiman Al-Ashqar telah menolak tafsiran ini dengan beberapa alasan. Yang mengatakan, yang kita baca tadi, awal tadi itu pandangan yang pertama. Ada orang yang menolak pandangan tersebut. Jadi setiap kita sekarang ni, tuan-tuan, perbahasan dia, kita meraihkan pandangan ulama. Jadi kita kena tabayun, kita kena dengar, kemudian barulah kita membuat penilaian berdasarkan kepada beberapa pandangan ulama, dan juga kita tengok bagaimanakah keadaan 3 atau 4 pandangan tersebut. Dan masing-masing punya pandangan itu ada dia punya sandaran-sandaran dia. Baik, Syekh Sulaiman Ashqar dia mengatakan bahawasanya dia menolak pandangan pertama tadi yang mengatakan Nabi ini Allah bagi wahyu untuk diri dia, Rasul ni Allah bagi wahyu untuk menyampaikan. Jadi dia tak setuju dengan pendapat tersebut. Dengan kata dia, Allah Ta'ala mengutuskan Nabi sebagaimana dia mengutuskan Rasul.
Dan pengutusan semestinya mewajibkan penyampaian wahyu. Dari sudut akal dia begitu. Yang kedua, tidak menyampaikan wahyu Allah dikira sebagai menyembunyikan wahyu-wahyu Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyunya untuk disimpan dalam hati seorang manusia dan hilang selepas kematiannya. Perkara ini tak dalam kitab, cuma kita syarah. Agar saya datangkan satu syarahan untuk bagi kita nampak. Kemudian dia datangkan satu sabdaan Nabi SAW sebagai dalil bukti dia. Dia kata apa dia? Nabi SAW bersabda, diriwayatkan daripada Abdurrahman Ibnu Abdul Rab. Dia kata, innahu lam yakun nabi qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syar'an ma ya'lamuhu lahum. Hadis riwayat Sahih Muslim. Terjemahan dia, maksud dia apa? Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi sebelumku kecuali menjadi tanggungjawab ke atasnya, itu Nabi tersebut, untuk menunjukkan jalan yang benar kepada umatnya. Menggambarkan apa dia? Tidak ada Nabi-Nabi sebelumku yang mana mereka ini dipertanggungjawabkan untuk menuntun umat-umat dia ke arah jalan yang benar daripada wahyu Allah, dan memperingatkan mereka akan jalan keburukan. Maksudnya Nabi pun, kalau ikut hadis ni, Nabi pun perlu menyampaikan, bawa umat dia, bukanlah wahyu untuk disimpan, menurut pendapat Syekh Sulaiman Ashqar. Ini pandangan yang pertama, kemudian ditolak, kemudian tidak setuju, tidak setuju oleh satu orang Syekh Sulaiman. Kemudian pandangan yang kedua mengatakan bahawasanya dia kata Rasul diturunkan kepadanya kitab atau hukum hakam yang tiada dalam syariat yang datang sebelumnya. Adapun Nabi itu pula diutuskan untuk menyeru kepada syariat yang telah diturunkan sebelumnya. Maksud Nabi-Nabi ini, beza Nabi dengan Rasul, Nabi-Nabi ini dia akan bawa syariat Nabi terdahulu. Dia akan bawa syariat Nabi terdahulu. Sementara Rasul pula, dia akan datang satu syariat yang upgrade. Satu syariat yang di-upgrade kepada dia. Sebelum maksudnya Nabi, macam contoh Nabi Musa, dia bawa satu syariat kita Taurat, maka Nabi Harun mengikuti syariat tersebut. Begitu juga dengan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman dan sebagainya. Kemudian tanpa didatangkan pada Nabi tersebut kitab atau hukum yang baru, maka kita katakan bahawa setiap Rasul itu adalah Nabi. Namun bukan semua Nabi itu Rasul. Terdapat pandangan yang mengatakan bahawa Nabi dengan Rasul ni sama aja. Namun pandangan pertama lebih sahih. Ia merupakan pandangan daripada Imam Zamarkashi, Imam Baydawi, Imam Nasafi, Syekh Abdul Razak Afifi, Syekh Sulaiman Al-Ashqa. Perkara ini dirujuk daripada kitab tafsir Kasyaf, juga dirujuk kepada kitab Anwar At-Tanzil wal Asrar At-Ta'wil, juga tafsir An-Nasafi, Muzakirah At-Tauhid, dan juga Rusul wa Risalat. Antara dalil-dalil pandangan yang kedua yang mengatakan Nabi ini dia bawa syariat yang Nabi sebelum dia, kemudian Rasul tu pula dia akan datang satu kitab baru, satu syariat yang di-upgrade, penambahan begitu.
Antara dalil dia mengatakan ayat Al-Quran daripada surah Maidah ayat 44, ayat tersebut berbunyi, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu nabi-nabi menetapkan hukum. Nabi-nabi menetapkan hukum. Begitu. Namun pandangan yang kedua ini juga tak terlepas daripada kritikan. Tak terlepas daripada kritikan yang mengatakan ada juga yang mengatakan daripada pandangan kedua mengatakan Nabi Nuh lah sebenarnya Rasul yang pertama, sedangkan Nabi Adam itu bukan Rasul, kata mereka, kan? Dari sudut pandangan kedua. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh ini Rasul yang pertama, Nabi Adam itu hanya Nabi, dia kata, kan? Hanya Nabi dan bukan Rasul. Sebab apa? Mereka mengatakan daripada surah Maryam ayat yang ke-30, dia mengatakan bahawasanya Nabi Adam ini sebenarnya dia Nabi yang mana kaum dia hanyalah anak beranak dia saja. Kaum dia hanyalah anak beranak dia saja. Maka Nabi Nuh adalah Rasul dan Nabi disebabkan oleh kaum. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam diberikan Nabi yang pertama, kemudian dia mengusahakan keluarga dia sehingga keluarga dia ini berteguh kepada ajaran agama, itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh dikatakan 10 kurun. 10 kurun. Satu kurun 100 tahun. 100 tahun, Jadi 10 kurun 1000 tahun. 1000 tahun. Jarak dia. Jarak dia. Jadinya antara Nabi Adam kepada Nabi Nuh alaihissalam jarak dia 1000 tahun. Maka di antara tersebut adanya Nabi Syed dan ada nabi-nabi lain yang mana mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, iaitu Nabi yang pertama. Nabi yang pertama. Kemudian ditolak pandangan ini yang mengatakan bagaimana pula Nabi Adam ini bukan Rasul. Kenapa Nabi Adam itu Nabi? Sebab takrifan Nabi ini adalah orang yang mana mengikuti syariat Nabi terdahulu, sedangkan Rasul yang terdahulu. Sedangkan Nabi Adam ini adalah Nabi yang pertama. Tidak ada Nabi sebelum dia ataupun Rasul sebelum dia. Maka pandangan ini juga disangkal. Pandangan ini yang mengatakan Nabi Adam itu bukan Rasul disangkal. Adapun ada dalil-dalilnya mengatakan Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama, ketika mana kita akan jumpa nanti yang mana dikatakan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW daripada Thabit, daripada seorang sahabat yang bernama Thabit, daripada Nabi SAW, hadis tentang syafaat pada hari kiamat, yang mana hadis tersebut Nabi SAW menceritakan, fayatuna Nuhan fayaqulun ya Nuh innaka anta awwalur rasul ila ahli al-ard. Ketika tu manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk meminta syafaat hari kiamat. Lalu mereka berkata kepada Nabi Nuh, wahai Nuh,
wahai Nabi Allah Nuh, sesungguhnya kamu ialah rasul pertama kepada penduduk di bumi. Dia gunakan dalil tu. Hadis ni bukan hadis yang tak sahih dan sebagainya. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Kemudian pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga mengatakan bahawasanya Rasul itu ataupun Nabi itu didatangkan kepada berdakwah kepada orang-orang yang telah beriman. Pandangan yang ketiga mengatakan Nabi-Nabi dia berdakwah kepada orang-orang yang telah beriman, sedangkan Rasul pula dia berdakwah kepada orang-orang yang belum beriman. Orang-orang yang belum beriman. Dalil dia kata daripada tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mentafsirkan satu ayat dalam surah Baqarah ayat 213. Ayat tersebut berbunyi, kana an-nasu ummatan wahidah faba'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fih. Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu. Ayat tersebut, pada mulanya manusia itu adalah satu umat yang satu, yang mana menurut agama Islam ataupun agama Allah yang satu. Tetapi setelah itu mereka berselisih. Faba'asallah, maka Allah mengutuskan nabi-nabi. Faba'asallahu nabiyyin, maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai mubasyirin, pemberi berita gembira, wa munzirin, dan memberi peringatan ataupun amaran, wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci. Itu di sini pula ditafsirkan sebagai rasul yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan. Menurut Ibnu Abbas, dia kata jarak antara seorang rasul dengan seorang rasul yang lain seperti mana jarak Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihi salam, dengan katanya 10 kurun, 1000 tahun. Maka pada awalnya mereka ini berpegang kepada satu syariat, iaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ini apabila tidak ada seorang pemimpin pada mereka, maka mereka mula berpecah dengan adanya hasutan syaitan untuk mengatakan, kalau Nabi sudah tidak ada, kalau kamu sayang pada Nabi, buatlah satu patung sebagai peringatan. Kemudian dibuatlah satu patung ataupun gambar. Kemudian dia kata gambar ni tak seronok, buatlah patung pula. Buatlah satu patung seperti dia, boleh nak peluk, cium dan sebagainya kalau rindu. Makin lama makin dia buat patung kecil-kecil, seorang satu rumah ada. Makin lama tak jadi, kita kena buat seperti kita kena muliakan dia. Dengan cara macam mana? Kita sembah dia, kita kena tunduk pada dia. Lama kelamaan berlaku perselisihan, perpecahan dan sebagainya. Maka Allah datangkan nabi-nabi tadi. Untuk apa dia? Untuk betulkan balik akidah mereka. Kemudian penguat juga berkenaan dengan perkara tersebut dalam surah A'raf ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu ia pun berkata, Nabi Nuh berkata,
wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Maksudnya bila dah bermacam-macam cara dengan pemikiran dan sebagainya, maka Allah turunkan Nabi Nuh untuk kembalikan balik mereka ini kepada akidah yang sebenar. Begitu juga Allah turunkan ayat dalam surah A'raf akan Nabi Hud, cerita Nabi Hud. Wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Maka Nabi Hud kembalikan balik, ajak balik untuk mengesakan Allah Ta'ala. Begitu juga daripada Nabi Syuaib, Nabi Saleh. Wa ila thamud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka iaitu Nabi Saleh, mengatakan seperti mana yang dikatakan oleh Nabi Hud dan juga Nabi Nuh. Kemudian kepada Nabi Syuaib juga ada ayat dia, wa ila madyana akhahum syuaiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ayat yang sama, bermaksud satu kaum dihantar, satu kaum dihantar, satu kaum dihantar. Untuk apa dia? Asalnya mereka ini beriman kepada Allah. Kemudian Nabi-Nabi dihantar untuk betulkan balik akidah mereka. Begitu. Ini pandangannya yang ketiga. Jadinya tuan-tuan, para jemaah rahimakumullah, di sini ada tiga pendapat berkenaan dengan Nabi dan Rasul. Yang pertama mengatakan wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi khusus untuk diri dia saja, bukan untuk menyampaikan. Kemudian untuk Rasul, pandangan pertama mengatakan Rasul je yang menyampaikan. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahawasanya Nabi itu dan juga Rasul itu sama-sama Nabi dan Rasul itu sama-sama untuk menyeru manusia. Sementara Nabi, dia kata Nabi ni dia menyeru dengan syariat yang lama. Rasul pula dia menyeru dengan syariat yang baru. Allah datangkan kitab kepada Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Nabi-nabi di antara nabi-nabi tersebut, Nabi Musa, Nabi Isa, ada nabi-nabi. Maka nabi-nabi tersebut mengikuti nabi-nabi terdahulu. Seperti mana sebelum datangnya Nabi Muhammad, agama Abdul Muttalib ketika mana datangnya Abrahah. Ketika datangnya Abrahah nak menyerang kota Mekah, Abdul Muttalib halang di sebelum masuk Mekah tu, dia halang. Dia kata apa? Wahai Abrahah, aku merayu kepada kamu untuk pulangkan balik ternakan aku yang kamu ambil. Gelak Abrahah. Dia kata sekarang ni kamu risaukan ternakan kamu daripada Kaabah sendiri. Apa Abdul Muttalib kata apa? Ternakan itu aku yang punya, sedangkan Kaabah itu ada pemilik dia. Aku hanya menjaga ternakan aku. Kaabah tu biarlah pemilik dia jaga. Siapa dia? Allah Ta'ala. Maka ulama mengatakan, apakah agama sebelum Nabi SAW? Agama Hanif. Agama Hanif, iaitu mengikuti Nabi yang terdahulu, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu mengatakan begitu. Itu nabi-nabi dahulu mengikuti nabi-nabi sebelum dia. Sementara Rasul dia bawa syariat yang di-upgrade, yang ditambah, seperti kitab Taurat dan sebagainya, kitab Injil pada Nabi Isa dan sebagainya. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga berkenaan dengan Nabi dan Rasul, mengatakan nabi-nabi ini dia berdakwah kepada orang-orang yang memang asalnya beragama Islam, kemudian
ataupun mereka berdakwah kepada orang yang memang dah baik, dah Islam, supaya bertambah imannya, bertambah amalnya, memberi kabar gembira dan sebagainya, atau memberi peringatan kalau mereka tergelincir dan sebagainya. Adapun rasul-rasul ini, mereka posisi dakwah mereka adalah untuk orang-orang yang belum Islam. Belum Islam. Itu tiga pandangan. Tiga pandangan berkenaan dengan Nabi dan Rasul. Dan dalam kitab yang kita baca ini hanya satu pandangan, iaitu mengatakan seperti pandangan yang awal. Maka saya datangkanlah untuk perbicaraan kita atau penambahan pengetahuan. Baik. Kemudian hukum mengutuskan para rasul, ianya merupakan satu bentuk limpahan kurniaan daripada Allah dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan tidak wajib ke atas Allah sesuatu pun. Ini merupakan satu bentuk perselisihan pendapat bagi Mu'tazilah yang menyatakan wajib Allah taala mengutuskan para rasul. Tak wajib. Allah boleh pilih siapa-siapa untuk jadi rasul dia, untuk jadi nabi dia, untuk dan sebagainya. Allah juga pernah menunjukkan kepada kita bagaimana makhluk selain pada manusia bantu agama dia. Bantu agama dia. Kalau Mu'tazilah mengatakan, fahaman Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah untuk memberi ataupun mengiktiraf dia ni rasul. Dia ni rasul, ataupun kena Allah Ta'ala lantik sebagai ni ketua dan sebagainya. Kalau tidak, dia kata umat manusia ni akan berpecah-pecah. Jadinya Allah tunjuk kepada kita melalui sirah, melalui sejarah-sejarah dalam Al-Quran, bagaimana beberapa binatang yang bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana burung hudhud, yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala ketika mana Nabi Sulaiman dan juga Paisuri Balqis. Allah juga rakamkan perkataan semut ketika mana Nabi Sulaiman nak lalu. Allah suka perkataan nak semut tersebut, mengatakan dalam surah semut, sehingga Allah letakkan ayat surah tu sebagai surah semut. Sebab satu perkataan jadi, wahai kaumku, dia kata masuklah sarang kamu, tentera Sulaiman nak lalu. Bermaksud apa dia tuan-tuan? Allah boleh memilih siapa-siapa untuk bantu agama dia. Sesiapa-siapa nak bantu agama dia. Bahkan pemilihan Rasul dan Nabi juga adalah atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuan iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka tak wajib pun bagi Allah untuk tentukan ini apa rasul ke, ini nabi ke dan sebagainya. Serah pada Allah Subhanahu wa taala. Tugas para rasul menyampaikan syariat Allah taala dan petunjuk bagi manusia, dan seruan mereka merupakan satu bentuk keluasan nisbah ketuhanan. Bilangan para rasul. Bilangan para rasul ini ada dua riwayat. Ada yang mengatakan 315, atau ada yang mengatakan 313 para rasul. Para rasul. Ini riwayat daripada Imam Ahmad. Bilangan para nabi, riwayat daripada Imam Ahmad, tetapi ada hadisnya. Cumanya ada sebahagian orang yang mengkaji hadis mengatakan hadis ni taraf dia ataupun pangkat dia dhaif jiddan, sangat-sangat lemah. Dia mengatakan bilangan para nabi adalah 124,000. Ramai. Bilangan para nabi adalah 124,000 ataupun 120,000 bilangan para nabi-nabi. Yang mana ada yang mengatakan termasuklah Nabi Khidir. Bilakah berakhirnya nabi? Bila berakhirnya nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatimun nabiyyin, penutup segala nabi. Tak adalah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam akan adanya nabi-nabi. Jadinya
124,000 nabi atau 120,000 nabi adalah sebelum Nabi SAW. Jangan pula tiba-tiba ada orang mengaku dia jadi nabi. Tara orang mengaku jadi nabi pun ramai yang mengikuti. Kita tak pelik, tuan-tuan. Kita tak pelik. Sebab apa? Kalau ikut sejarah, mungkin kita pernah dengar nama Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ni dia mengaku nabi sebelum Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat lagi, dia mengaku dia nabi. Dia hantar surat kepada Nabi SAW beritahu bahawa dia juga Nabi Allah. Dia juga Nabi Allah. Kemudian selepas kewafatan Nabi SAW, dia mengaku secara terang-terang, dan bilangan dia bukan sikit. Bilangan dia ramai sangat. Kemudian selepas kewafatan Nabi, ada satu orang lagi perempuan pula mengaku Nabi. Seorang perempuan mengaku Nabi. Kemudian Musailamatul Kazzab tu berkahwin pula dengan Nabi. Perempuan tadi. Dua orang Nabi berkahwin. Nampak macam merapu, tuan-tuan. Tapi betul. Disebabkan perkahwinan dua orang yang mengaku Nabi palsu tadi, dua-dua, seorang lelaki, seorang perempuan berkahwin, maka bilangan mereka tu ramai. Bilangan mereka tu ramai. Disebab apa? Antaranya orang-orang yang baru masuk Islam ketika zaman Nabi, bila Nabi SAW wafat, dia kata habislah, Nabi dah tak ada. Nabi dah tak ada. Kemudian bila datang ada orang mengaku Nabi, mereka pun mengikuti Nabi lain yang lain. Yang betulnya, Nabi adalah penutup segala Nabi. Nabi adalah penutup segala Nabi. Dan sekiranya ada di kalangan kita ataupun selepas ini yang mengaku dia adalah Nabi, maka kita wajib untuk sangkal bahawa tak ada Nabi dah selepas Nabi. Walaupun Nabi SAW pernah mengatakan bahawasanya sekiranya ada Nabi selepas aku, Umar lah lebih layak. Tapi tidak mengiktiraf bahawa Umar itu sebagai Nabi. Kemudian Umar pula pernah mengatakan, sekiranya ada Nabi selepas Nabi SAW, Huzaifah Al-Yamani lah yang selayaknya jadi Nabi, ikut riwayat yang lain. Begitu. Tapi Umar juga tak mengatakan bahawa selepas kematian Nabi dia mengangkat Huzaifah menjadi Nabi. Tidak. Sebab apa? Mereka memahami bahawasanya Nabi itu, Nabi Muhammad adalah penutup segala kenabian dan kerasulan. Begitu. Para rasul mempunyai keazaman. Azam ni, rasul mempunyai ujian yang dahsyat. Mereka yang ditimpakan ujian yang bersangatan dahsyat dalam menyampaikan dakwah dipanggil sebagai Nabi Ulul Azmi. Mereka ialah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Sayyidina Muhammad alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Maka 5 orang Nabi yang kita sebut tadi adalah Nabi Ulul Azmi, yang mana pangkat Nabi Ulul Azmi ini, mereka ini menimpa ujian dalam dakwah mereka yang tersangat, atau kita panggil maha hebat. Dan masing-masing ujian mereka ini berbeza-beza, dan paling teruk ujiannya adalah Sayyidina Nabi SAW. Adakah utusan itu merupakan satu bentuk pilihan ataupun berdasarkan usaha? Adakah Allah Ta'ala tengok dia ni usaha lebih ni, dia bagi jadi Nabi atau Rasul, ataupun dibuat pilihan raya ke, lantik ini jadi Rasul dan sebagainya. Utusan para Rasul itu merupakan satu pilihan daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak akan pernah tidak akan pernah sampai selamanya seorang hamba itu dengan ketaatannya kepada peringkat para Rasul ataupun para Nabi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah
Ali Imran ayat 33, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, dan juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran. Siapa dia keluarga Imran? Susul galur keturunan Nabi Isa alaihissalam, melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka masing-masing. Walaupun tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, kadang-kadang kita ni berasa sombong, agak bongkak, sehingga kan kalau kita mempersoalkan orang lain tak ada masalah. Tapi kalau kita kata saya ni pernah mengislamkan orang 100 orang, kamu Islam kawan berapa orang? Hatta kalau saya dengan Nabi Ibrahim atau saya dengan Nabi Nuh, saya menang lagi. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Walaupun Nabi Nuh bilangan dia sikit, pengikut dia sedikit, adakah kita kata dia gagal? Tak. Dia berjaya. Adakah taraf dakwah dia ataupun ibadat dia dengan kita jauh langit dan bumi? Walaupun kita dah mengislamkan 1000 orang, tetap juga, atau 2000 orang, 3000 orang, tetap juga taraf kita dengan Nabi Nuh tak sama. Tak sama. Ia merupakan pilihan Allah. Allah yang pilih Nabi Nuh itu menjadi Rasul. Begitu juga kita nak menyamakan diri kita dengan Nabi-Nabi lain ataupun Rasul-Rasul yang lain juga tak boleh dalam ibadat dan sebagainya. Adapun seorang hamba itu apabila bersungguh-sungguh dalam ibadat dia, ketaatan dia, nescaya Allah akan menukarkan dia menjadi wali Allah, waliullah. Dan tidak pernah sampai para wali itu ke peringkat para nabi. Peringkat para nabi. Maka wali-wali, kalau kata kita orang biasa, taraf kita kalau kita bersungguh-sungguh dalam ibadat, pangkat kita akan naik sehingga kepada wali Allah. Wali Allah. Wali Allah ini bukan pada penampilan, bukan pada apa-apa, bahkan Allah yang mengiktiraf dia wali Allah. Kadang-kadang kita tengok satu orang yang biasa tetapi dia merupakan wali Allah. Wali Allah. Dan kadang-kadang kita tengok dia ni orang yang pangkat tinggi dan sebagainya, dia juga wali Allah. Dan Allah boleh pilih siapa-siapa untuk jadi wali Allah. Ada satu orang pemuzik, satu orang pemuzik yang katanya namanya Zaidan. Satu hari dia main muzik, dia dengar satu ulama tegur, satu ulama tegur dia. Tak tegur lah, dia cakap je. Kemudian dia tengok, dia tahu ulama tersebut berbicara. Dia tanya apa ulama tu cakap. Apa ulama tu cakap? Dia kata begini. Masalah mengatakan keburukan dia bermain muzik. Dia bagus, tapi kalau kata dia buat dengan beribadat pada Allah lebih bagus. Dengan kehormatan dia kepada syekh tersebut, dia terus tinggalkan mengikuti syekh tersebut dan bersungguh-sungguh dalam ibadat sehingga Allah angkat jadi wali. Ada juga wali Allah pilih ni pilihan Allah. Pilihan Allah. Allah nak pilih siapa-siapa terpulang. Siapa-siapa saja Allah nak pilih, Allah boleh pilih. Kalau kita dah terima pilihan Allah, kita reda. Kalau Allah tak terima kita sebagai wali dia, juga kita seharusnya reda. Saya dah buat macam ni. Kenapa saya tak pilih jadi pengurusi masjid? Pilihan Allah Ta'ala. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Maka begitu juga kita dalam peringkat oleh Allah ini, dia perlu ada sungguh-sungguh dan dia ada istiqamah, tetapi tidaklah sampai kita kepada peringkat Nabi. Bagaimana akhir kita kata Syekh ketua pada para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani,
ketika mana dia diuji. Satu suara daripada langit mengatakan kepada dia, wahai Qadir Al-Jailani, bermula pada saat ini segala yang haram ke atas kamu diangkat, segala yang terangkat, maksudnya bolehlah, segala yang halal kepada kamu untuk buat juga terangkat, solat dan sebagainya tak perlu buat dah, kerana peringkat kamu dah tinggi dah. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Dia kata apa? Dia kata, hei kamu, suara yang seolah dia mengkritik suara tersebut. Dia kata Nabi SAW sendiri adalah Rasul, dia pun tak pernah diperintahkan untuk tinggal solat. Bahkan aku ini seharusnya lagi kena solat, tak ada benda yang haram dihalalkan untuk aku. Maka suara langit tu kata, wahai Abdul Qadir Jailani, telah diuji oleh beberapa orang di kalangan kamu ini, dan kebanyakan mereka itu gagal. Dia kata, dan kamulah yang paling berjaya, kamulah telah berjaya akan ujian ini. Sebenarnya itu satu ujian, dan tidak ada benda yang haram dihalalkan, tidak ada perintah yang diangkat, perintah yang wajib diangkat sampai mati, seperti mana salat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, itulah berkenaan dengan perbahasan kita berkenaan Nabi dan Rasul. Apa itu Nabi, siapa itu Nabi dan siapa itu Rasul. Perbahasan-perbahasan berkenaan para ulama itu luas. Jadi perlu kita ketahui untuk sebagai maklumat kita. Ada perbahasan-perbahasannya yang terperinci, dan mereka ini mempunyai dalil-dalil yang kukuh. Dan tuan-tuan rahimakumullah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul as dan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.